Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, cari bekal kita untuk hidup lepas mati, insya-Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa, maka bekal yang terbaik adalah bertakwa kita pada Allah. Jadi tanpa mukadimah panjang-panjang, kita terus muka surat 43, hadis yang ke-8 pada malam ni tuan-tuan. Hadis yang baru, maknanya hadis yang ke-8 muka surat 43. Tuan-tuan, hadis malam ni bab sorok beras tuan-tuan. Betul kan? Tajuk dia. Nabi tak sebutlah sorok beras tuan-tuan. Tapi hadisnya berkenaan dengan perkara demikianlah. Sorok beras, sorok minyak, sorok ayam, sorok tepung gandum, sorok gula. Kita pernah kenal semua kan? Ini Nabi sebut. Dari sudut hukumnya, apa hukumnya? Boleh ke tak boleh? Sorok dengan tujuan. Apa tujuan? Untuk naikkan harga. Apa hukum dia? Haram. Kenapa? Kerana dia sumber makanan. Tak boleh. Menjadi sumber makanan orang, kita buat macam tu, berdosa. Perbuatan tu berdosa. Okey, kita dengar pendek je hadis ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala. Kana Sa'id bin Musayyab yuhaddisu anna Ma'mar qal. Sa'id al-Musayyab. Anallah datang bulan 7. 26. Minta maaf banyak tuan-tuan. Anak kurang sihat yang sangat-sangat. Bukan kurang sihat sikit-sikit, sangat-sangat. Menyebabkan anak tak dapat datang berkuliah. Dan ada setengah tu kena lagi, kesian tuan-tuan. Lagi 5 minit nak azan, anak tak lagi kuliah. 5 minit tu mana yang surau masjid dekat rumah tu. Kalau jauh-jauh mana 5 minit kan. Tak lagi kuliah. Anak datang sesak nafas, anak datang semput. Kan? Anda ada sikit lah komplikasi carburetor. Carburetor ada problem. Fahamlah kan carburetor kan? Carburetor problem. Anda baru kena. Jadi tuan-tuan, bila carburetor ni banyak benda lah yang bersangkut dengan dia. Itu yang menyebabkan anda tak dapat hadir tu. Alhamdulillah. Tak apalah tuan-tuan. Sakit yang kita alami ni bagi orang Islam, semua orang Islam, hatta sakit kita nak mati, sakaratul maut, itu sakit yang maksimal tu. Kemuncak sakit adalah sakaratul maut. Semua sakit tu adalah Allah tarik dosa. Semua sakit tu Allah tarik dosa.
Dan tuan-tuan tengok macam Imam Qurtubi sebut. Kemuncak sakit tadi kita sebut, sakaratul maut, nyawa nak keluar pada badan kan, nak mati tu. Tarik dengan dosa-dosa. Sebab tu kalau kita tengok, orang yang sakitnya lama, orang yang sakitnya agak teruk, lepas tu diakhiri dengan meninggal. Kan? Allah cuci dosa dia. Allah cuci dosa dia. Orang yang datang ziarah dia bagi tahu istighfar banyak-banyak. Dia pun kata aku menyesal perangai lama aku. Habis dosa dah bersih, Allah pun ambil nyawa. Masya-Allah, tabarakallah. Nampak tak tuan-tuan? Bersih dosa dia. Dah habis dosa. Dicuci dengan sakit tadi. Dah bersih, Allah pun ambil nyawa dia. Maknanya memang Allah nak sumbat kita ni dalam syurga, tuan-tuan. Tapi ada juga manusia ni kan, ya ayyuhal manquridun, dia cari jalan neraka. Betul tak? Hidup dia tu, tuan-tuan, dia cari jalan neraka. Dengan sengaja dia tak mau solat, dengan sengaja dia berjudi, dengan sengaja dia berzina, dengan sengaja dia clubbing, dengan sengaja dia berpoyo-poyo dengan perempuan-perempuan yang haram bagi dia. Dia seronok. Kalau boleh dia tak mau mati. Macamlah Israel itu classmate dia. Sebenarnya Allah nak bersihkan dosa kita. Semualah. Kebetulan anak tak sihat nak sebut lagi tu kan. Jadi semua bukan kita seorang je. Okey, Sa'id Al-Musayyab. Sa'id Al-Musayyab ni gelaran dia apa tu kan? Kibarul Tabi'in. Ketua Tabi'in. Hebat kan? Menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia ni menantu Abu Hurairah. Dia banyak mengaji dengan Abu Hurairah. Sahabat-sahabat lain pun ramai dia sempat belajar. Dia tabi'in yang first generation. Tapi dia dengan Abu Hurairah lama lah, belajar dengan Abu Hurairah. Last sekali kahwin dengan anak perempuan Abu Hurairah. Abu Hurairah anak perempuan seorang tu je. Kahwinlah dengan Sa'id Al-Musayyab ni, tuan-tuan. Jadi kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rindu tak nak jumpa Nabi, tuan-tuan? Rindu kan? Jangan duk kata jawab, tak apalah ustaz, tak jumpa pun. Tak jumpa apa maksud? Tak jumpa maksud dia neraka, tuan-tuan. Jangan duk buat mulut celupah. Tak apalah ustaz, tak jumpa Nabi pada masa. Tak jumpa Nabi neraka. Boleh faham tak? Jangan duk buat kata-kata. Tak apalah ustaz, tak jumpa Nabi pun. Jangan. Kerana kita akan dipimpin oleh para alim ulama. Dan para alim ulama tadi akan dipimpin oleh Mu'az bin Jabal. Lalu berarak kita bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu jalan dia nak jumpa Nabi. Mu'az bin Jabal akan bawa kita. Sahabat yang namanya Mu'az bin Jabal. Pasal apa Mu'az yang akan lead, Ustaz? Mu'az ni paling alim bab halal haram. Jadi Nabi kata Mu'az ni orang paling alim bab halal haram, Mu'az bin Jabal. Dia mengetuai para alim ulama di padang mahsyar. Jangan dia buat tak kenal Pak Tok Guru alim ulama tu kan, tak jumpa Nabi kita. Jadi ni manih takara fahuwa khati'un. Hadis riwayat Imam Muslim. Sa'id bin Al-Musayyab menceritakan bahawasanya Ma'mar berkata, Ma'mar ni sahabat radhiyallahu anhu. Ma'mar ni sahabat. Ada sahabat nama Ma'mar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa barang siapa ihtakar, dia menimbun, menyimpan, menyorok, menyembunyikan apa dia?
barang makanan, maka ia adalah orang yang bersalah di sudut hukum. Okey, kita tengok syarah dia tuan-tuan. Pendek kan hadis tu kan? Dan boleh hafal. Ihtikar. Tu. Perbuatan tu namanya ihtikar. Atau menimbun lungguk dengan tujuan nak bagi harga naik atau tunggu harga naik. Boleh faham tak? Ihtikar atau menimbun ialah menyimpan suatu benda yang menjadi keperluan. Nak baca ikut teks tu tak sedap. Terjemahan Indonesia. Kan nak baca? Baca je kan. Tapi orang kita dah reti dah, tahu belakang dah. Kan? Menjadi kebutuhan orang banyak. Kan bahasa kita ni, tuan maaf lah kalau sebut begitu tu dia kata mencarut. Kan? Bahasa Indonesia keperluan. Sama macam satu lagi tuan-tuan. Kita sebut gampang kan. Gampang tu kononnya orang kita ni macam maki lah. Kan? Gampang kau ni. Bahasa Indonesia gampang tu senang, mudah. Easy. 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 Gampang. Boleh faham tak? Dia ada satu dialek lagi, pinggan. Pinggan ni bukanlah semua bahasa Indon. Ada setengah Indon kan banyak etnik. Dia banyak. Nasa mungkin lebih pada 100 kot. Bahasa dialek dia. Kita berapa belah negeri je kan. And then ini di tanah suci lah, di Mekah. Kan? Beratur nak ambil nasi. Jadi depan jemaah Hana ni Indon. Jemaah Hana belakang dia, sama-sama perempuan. Jemaah Hana belakang jemaah Indon. Dia pun minta jemaah Indon tu ambil pinggan. Ibu, ambilkan saya pinggan. Apa respon Indon tu tuan-tuan? Dia tengok atas bawah. Ibu minta apa? Pinggan. Mana pinggan? Jemaah Hana pun tunjuklah tu. Pinggan lah. Tuan-tuan tahu apa yang dia faham? Minta pinggan. Dia kata, ibu, kalau sama kami, tak boleh sebut pinggan. Kenapa? Pinggan itu bontot, ibu. Jadi, ibu tolong ambilkan saya bontot. Jam. Itu dialek dia lah, dialek dia. Okey, sini kebutuhan keperluan. Keperluan orang banyak dengan tujuan. Nampak tujuan? Akan dijual nanti jikalau keadaan benda itu menjadi mahal sebab sukar didapatkan atau langka di kalangan masyarakat. Payahlah. Dia saja buat stok, nak bagi tak ada permintaan tinggi, dia boleh up harga. Berlaku tak tuan-tuan? Selalu kita dengar dekat nak raya, betul? Minyak masak tak ada, gula tak ada, ayam tak ada. Yang cukup selalu lembu. Yang lembu boleh kata cukup, betul? Yang terbaru kita apa dia? Beras. Beras tak ada. Beras tempatan lah, beras import ada. Yang syoknya tuan-tuan, yang bestnya, dia boleh lekat harga baru atas harga lama. Terang-terang dia buat seperti yang Nabi sebut ni. Terang-terang buat seperti yang Nabi sebut ni. Sebab tu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, Islam tak boleh buang dalam pentadbiran. Buang Islam dalam pentadbiran, orang tak peduli dosa pahala. Orang kembat ikut nafsu, sesuka hati. Aku nak up harga. Kita buat begini, kita simpan stok gini. Hukum dia haram. Hukum dia berdosa. Dia termasuk dalam perbuatan menindas. Menindas. Dia guna kuasa dia menindas orang yang tak ada keupayaan, yang tidak mampu. Okey? Orang yang melakukan sedemikian itu jelas sekali salah pada syarak. Artinya mengerjakan maksiat Allah, dan pastilah hal itu perbuatan yang berdosa.
Bila duk praktik benda dosa, mana nak datang barakah, tuan-tuan? Mana nak datang barakah dalam hidup? Mana nak datang keredaan Allah dalam hidup, dalam urusan? Allah tak akan bagi keredaan dia. Allah tak akan bagi keberkatan. Pasal kita khianat. Nanti kita akan jumpa hadis khianat, tuan-tuan. Dalam kitab kita ni. Kita akan jumpa hadis bab khianat amanah. Muka surat anda tengok. Ma min 'abdin yastar'illah azza wa jalla ra'iyah. Ghasyu li ra'iyatihi. Illa haramallahu alaihi al-jannah. Atau kama kan Nabi SAW. Imam Muslim juga. Hadis sahih. Nabi kata apa, tuan-tuan? Mana-mana orang yang diberi tanggungjawab mentadbir. Mentadbir, pemimpin lah. Lalu dia khianat. Dan dia mati dalam keadaan khianat. Illa haramallahu alaihi jannah. Allah haram jasad dia sama sekali masuk syurga. Bukan benda kecil, tuan-tuan. Allah haram jasad masuk syurga. Ni ada dalam kitab kita. Cuma anda ingat muka surat berapa, hadis yang ke berapa. Nanti sampailah kot. Harap tuan-tuan panjang umur lah. Pasal kitab kita ni tak tebal. Kan? Berapa muka surat je. Tak sampai 1737 muka surat. Kan? Sekarang kita dah masuk muka surat 43. Baru 43, 700 muka surat lagi, tuan-tuan. Agama Islam menyatakan hukum haram semua perbuatan yang terjadi dalam muamalah. Urusan kemanusiaan tidak boleh ada unsur tindas menindas. Tidak boleh ada unsur ambil kesempatan. Tidak boleh ada unsur monopoli. Tak boleh. Boleh faham eh? Tidak boleh ada unsur nak conquer, tak boleh. Monopoli conquer lebih kurang kan? Jikalau akan membawa ke arah kezaliman dan perseteruan. Nampak tak? Yang mengakibatkan apa saja yang menjurus kepada tingginya harga. Apa yang berlaku pada yang jelas kita lalu sekarang, betul kan? Beras kan? Memang nak naik harga. Daripada belas-belas ringgit yang 5 kilo jadi 30 kan? Daripada 20 lebih yang 10 kilo jadi 5 lebih. 40 lebih, 50 lebih. Oh ya Allah Tuhan. Memang tuan. Itu hari kita kena minyak masak, ingat tak? Ini tuan-tuan. Ini Nabi sebut. Jadi mana orang yang kata tidak ada politik dalam tidak. Macam mana? Politik asing agama asing, begitulah. Sedangkan ini semua bersangkut dengan kuasa, betul? Bersangkut dengan kuasa. Tak boleh buang, tuan-tuan. Tak boleh buang. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan adanya penipuan, pengkhianatan. Nabi kita SAW, bila dia bawa barang-barang dagangan Siti Khadijah radhiyallahu anha ke Syam kan, mula-mula business trip Nabi pergi ke Syam, bawa barang bakal isteri dah, belum kahwin lagi masa tu. Lepas pada tu baru Siti Khadijah jatuh cinta kan dia. Siti Khadijah radhiyallahu anha fall in love dengan Nabi ni, kes bisnes ni. Ya tuan-tuan, kalau kita baca kitab sirah. Sampai di Syam, kan Siti Khadijah kirim pembantu seorang yang namanya Maisarah. Orang kita bernama Maisarah perempuan. Maisarah ni lelaki. Yang bantu Nabi ni, yang Siti Khadijah kirim ni, Maisarah ni lelaki. Kita fikir logik lah. Takkan nak hantar perempuan. Betul tak betul? Kedua, ni nak punggah barang. Takkan kerja perempuan. Laki. Dan Nabi pula semua orang tahu. Dia sangat pemalu dengan wanita.
Takkan Siti Khadijah nak kirim perempuan. Jadi Maisarah ni adalah lelaki. Kan? Lelaki. Bukan nak sebut, memang kita sebut lelaki. Cuma nak bagi jelas lah kenapa lelaki. Sampai di Syam, kan? Maisarah ni balik cerita dekat Siti Khadijah, dekat bos. Dia kata, bos, Muhammad bisnes niaga barang yang habis licin hari ni bos. Dia siap bagi tahu modal berapa, jual berapa, untung berapa. Ni bakal orang tak sampai hati nak minta kurang. Modal saya banyak ni, harga barang banyak ni. Kalau encik minta kurang sekian-sekian, saya untung berapa sen ni? Mana penat saya lagi, nak beli rumput unta lagi. Kan? Tu tak cerita tool lagi, tak cerita parking lagi. Kan? Contohlah kan. Betul tak? Ni style Nabi SAW. Bagi tahu betul-betul. Kan? Islam mengharamkan penipuan, pengkhianatan, pemalsuan terhadap sesama umat, dan termasuk pula dalam persoalan ini adalah penimbunan. Sorok tadilah. Sebab tu tuan-tuan, nak sebut sini, kaedah pembelian online. Kan? Tuan-tuan, dalam Islam, hukum jual beli kena ada akad, betul. Akad tu paling ringkasnya, kawan tu sebut jual, kita sebut beli, settle. Betul? Boleh dah nak tukar? Boleh sebelum balik rumah. Dah balik rumah tak boleh tukar. Pasal takut kita tukar dengan barang rumah. Boleh? Tak puas hati situ juga tukar. Ataupun buat satu perjanjian, kalau barang hak jenis pakai dulu. Nak tahu okey ke tak okey kan. Buat perjanjian. Tempohnya sekian. Kita tengok, kita boleh test. Online boleh tengok. Beli online boleh tengok. Tengok kat handphone je lah. Boleh test. Tak boleh test. Rasa anak majoriti pernah kena order lain sampai lain. Betul? Betul tak betul? Sebab tu dia tidak syar'i pembelian online. Bisnes online tidak syar'i. Boleh Sebab tu yang COD kita ada hak tak mau ambil bayar, tak mau ambil barang, betul? Kita boleh reject. Bukan orang tengok, tak mau saya order macam lain. Kita boleh tak mau? Boleh. Kita tak terima, dia akan pulang balik. Boleh faham dah? Itu tuan-tuan. Dia tidak syar'i pasal kita tak tengok barang. Satu, yang kedua, memang mari itu lain. Mari itu lain. Boleh? Dia tulis itu kulit lembu. Sampai-sampai kulit kayu manis. Contoh. Dia tulis kulit lembu. Sampai-sampai tempat duduk bamini. Kan, hak lapik cushion tu kan. Dia kata kulit lembu. Contoh. Tak boleh. Menimbun adalah hal yang sangat membahayakan orang ramai. Tetapi pada umumnya belum dimaklumi akibat bencananya itu oleh masyarakat. Agaknya banyak manusia yang lalai, khususnya kaum pedagang. Jadi mereka itu sentiasa melakukan perkara itu kerana disangka hukumnya halal dan boleh saja. Nampak tak? Pasal apa? Tak mengaji. Nampak tak? Tak boleh, tuan-tuan. Batu kita dalam sistem pentadbiran kena komplit. Macam mana Saidina Umar radhiyallahu anhu sebut kan. Apa Saidina Umar kata? Biar reti hukum hakam sebelum memerintah. Kalau tidak, ikut dan. Ikut dan. Tafaqahu qabla tazawwadu. Reti agama dulu, baru merintah. Tak reti agama, ikut dan. Ikut dan. Tak apalah tak reti kalau rujuk orang alim. Ni tak mau rujuk. Tak mau rujuk. Ini tuan-tuan. Macam ada orang dia mengaku. Kan? Seolah-olah level itu macam Nabi Yusuf AS.
Nabi Yusuf ni apa jawatan? Lepas kena keluar penjara, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Mesir. Nabi Yusuf AS. Kerana kemampuan dia. Jadi kata Tok Guru, Nabi Yusuf Allah yang lantik. Allah yang angkat dia. Kita rakyat yang angkat. Bukan Allah yang angkat. Kadang-kadang rakyat yang angkat kita pun tak kenal kita, betul? Tak kenal. Kadang-kadang kita orang sini bertanding Johor. Kadang-kadang orang tu Johor bertanding Kelantan, betul-betul? Jadi wakil rakyat. Orang tak kenal. Jadi kata Tok Guru, Nabi Yusuf AS kalau tak betul, Jibril akan datang betulkan dia, turun wahyu. Kita kalau tak betul, siapa nak buat betul? Duk salah situ kita. Boleh faham tak? Sebab tu kita kena ada penasihat. Umar Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Umar Abdul Aziz, dia ni alim tuan-tuan. Dia alim, dia zuhud, dia wara'. Umar Abdul Aziz. Pun dia ada sidang ulama untuk dia bincang. Umar Abdul Aziz. Siapa tak kenal Harun Ar-Rashid rahimahullah ta'ala? Tuan-tuan, kalau kita sebut nama orang zaman ni, daripada zaman Rasulullah, yang Nabi sebut sampailah ulama kata zaman ke-300 tahun hijrah. Khairun nasil qarni. Summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Atau kata Nabi SAW. Sebaik-baik manusia, manusia yang hidup zaman aku, kata Nabi. Tak masuk Abu Jahal lah. Abu Jahal zaman Nabi juga. Hanya nak kata Abu Jahal pula. Dan orang yang selepas itu, kata Nabi. Jadi ulama bincang. Selepas itu, berapa lama? Ulama kata 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga itu zaman paling baik Islamnya. Amalannya, boleh faham ya? Akhlaknya, kepahaman agamanya paling baik 300 tahun pertama. Paling baik. Dan jangan kata Imam Ghazali tak baik pula. Imam Ghazali tahun 500. Imam Nawawi tak baik pula. Imam Nawawi tahun 600. Baiklah ke tuan-tuan. Boleh faham? Tapi paling baik. Zaman yang fitnahnya tak kuat lagi. Boleh faham tak? Fitnah dah ada. Tapi tidaklah teruk. Dan mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zaman ni tuan-tuan, bila kita sebut nama orang hebat zaman ni, mereka ni adalah orang-orang terbaik. Umar Abdul Aziz. Ini zaman dia. Umar Abdul Aziz. Cicit Sayyidina Umar itu sendiri. Dia ni cicit Sayyidina Umar. Tadi kita sebut apa sebelum Umar Abdul Aziz? Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid ni, dia sama zaman dengan imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sama zaman. Dan dia pemimpin. Harun Ar-Rashid ni pemimpin. Dia Amir Mukminin. Imam Syafi'i ni kira rujukan lah masa tu. Imam Syafi'i ni kira rujukan masa tu. Boleh faham tak? Dan zaman ni tuan-tuan, kalau kita ada rajin-rajin lah sikit kan, baca perkembangan ilmu Islam zaman ni, Masya Allah, Tabarakallah. Upamanya nama-nama yang hebat dunia Islam ni zaman ni semua. Berlonggok zaman ni tuan-tuan. Imam Bukhari tahun 200. Imam Bukhari tahun 200. Imam Syafi'i tahun 200. Cuma tempatnya lain-lain lah. Boleh faham? Imam Syafi'i Mesir. Nah, Imam Bukhari apa nama ni, Uzbek. Betul? Imam Bukhari Uzbek. Samarkand. Nama kota dia Samarkand. Kampung dia Bukhari itulah. Bukhara. And then. Ini zaman 200-300 zaman sangat pesat berkembang ilmu Islam. Jadi Harun Ar-Rashid ni tuan-tuan, keliling dia, Harun Ar-Rashid ni sendiri ulama. Alim tuan-tuan. Keliling dia rujukan ulama juga. Imam Abu Laid, zaman dia tu. Imam Syafi'i sendiri, rujukan dia tu. Kita hari ni tuan-tuan, dirujuk dengan si kafir. Tuan-tuan yang paling teruk kan kita tengok.
Allahu Akbar. Tuan-tuan faham tak suasana kita ini? Tuan-tuan nampak tak? Ada isu yang berlaku, orang pergi tanya penyanyi. Betul tak betul? Ada isu berlaku, dia tanya pelakon. Ada isu berlaku, dia tanya pelawak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini hal hukum hakam. Dia pergi tanya yang tak pakai tudung. Betul tak betul? Dia pergi tanya orang yang suka Allahu ini suasana kita hari ini tuan-tuan. Ini. Boleh faham tak? Harun Ar-Rasyid ni hebat di taruh mana tuan-tuan? Kalau kita ke tanah suci Mekah, kita daripada Arafah. Azan lu?
Baik tuan-tuan, kita cerita apa nama tadi? Harun Ar-Rasyid sikit. Nak cerita hebatnya Harun Ar-Rasyid ni. Isteri dia tadi kita cerita. Kalau kita ke Tanah Suci, kita ambil 2 kisah Harun Ar-Rasyid. Lepas tu kita berhenti masuk waktu dah. Pasal anda dengar tadi Imam bagi tahu tuan-tuan malam ni ada suka Olimpik. Kan? Suka Olimpik dengan Masjid Nahdah 18. Tak dengar? Yang berkenaan saja. Kan? Yang berkenaan saja. Alhamdulillah. Sebenarnya tuan-tuan, game yang tuan-tuan main tu adalah kegilaan Ana juga. Tapi Ana stop sejak bulan 5, sejak Ana kena sakit. Ana kena tu pun, kena serang tu tengah main. Tengah main, bulan 5 itu hari. So tak boleh main terus. Sehinggalah Ana buat rawatan nanti, kalau sembuh, boleh main. Ataupun kalau jumpa Israel, tak main Kan? Jadi Ana pun bercadang nak pergi tengok. Nak pergi tengok. Pasal Masjid 18 pun Ana kuliah. Kan? Ana pun tahu dia orang main juga. Bila Man sebut tadi, Ana kata lepas ni deal dengan Masjid Johan Setia pula. Sebelah ni je Johan Setia. Johan Setia aktif. Johan Setia tiap malam. 3 meja, 4 meja. Deal dengan Masjid Johan Setia pula. Kan? Dalam Masjid Johan Setia panggil Ana, Ustaz, jom Ustaz, kita friendly dengan Bandar Puteri. Ana duduk main situ. Okey. Harun Ar-Rasyid tak ada kena-mengena dengan suka Olimpik. Okey, isteri dia. Kalau kita ke Tanah Suci tadi dia sebut, kalau kita ke Tanah Suci Mekah, kalau mutawif yang bawa tuan-tuan tu umrah ataupun haji tak kisahlah. Kan? Nanti ada kawan-kawan yang tahu, tuan-tuan, kalau kita daripada Arafah, Jabal Rahmah, kita nak ke Mina, kita nak ke Jamrah, tempat melontar. Okey? Tuan-tuan tengok belah kanan. Tempat Nabi Ibrahim AS nak sembelih Nabi Ismail di belah kiri. Betul? Lepas sikit pada stesen kereta api. Betul kan? Atas bukit kiri. Kubah kecil tu kan? Sebelum tu, belah kanan. Kita gerak saja daripada Jabal Rahmah, belah kanan. Bukit. Bukit batu. Tuan-tuan tengok di dinding bukit tu, ada satu saliran. Saliran air. Parit lah senang cerita. Dibuat untuk bekalan air, minum air jemaah haji. Untuk orang wukuf. Untuk orang wukuf. Panjang. Berapa kilometer nak tak ingat. Tuan-tuan boleh Google, dalam internet ada. Yang dikenali dengan nama Mata Air Zubaidah. Pernah dengar tak satu lagu yang dinyanyikan oleh Hasnah Harun? Pok Yeye. Hasnah Harun kan? Kan? Atas Hasnah Harun kat sana, Hasnah Harun nyanyi. Tajuk lagu dia Ain Zubaidah. Itulah. Bukan lagu mengarut tu. Boleh? Tajuk lagu dia Ain Zubaidah. Siapa Zubaidah ni tuan-tuan? Isteri Harun Ar-Rasyid. Dia mimpi untuk buat saliran air bagi bekalan jemaah haji. Zaman Harun Ar-Rasyid jadi Amirul Mukminin. Hebat tak tuan-tuan? Kalau isteri hebat tara tu, suami tara mana? Ni bukan jenis isteri dengan Firaun. Boleh faham tak? Isteri hebat, Firaun mangkuk ayun, betul? Ini dua-duanya hebat. Isteri dia ni. Dan kesan peninggalan sampai sekarang kita boleh tengok. Dengan kuasa yang Harun Ar-Rasyid ada, dia perintahkan rakyat dia ataupun tukang, dia bagi gaji, buat saliran air untuk jemaah haji. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang tinggal kesan sejarah lah kan. Air sekarang dah tak susah. Itu Harun Ar-Rasyid. Anak dia, ni tadi isteri, ni anak dia pula.
Dialah kita cerita, bukan anak dia, sorry. Anak Imam Ahmad. Anak bertukar. Ini kisah dia sendiri. Bila negara Mesir, yang dia perintah waktu tu, sedang mengalami banyak masalah. Banyaklah masalahnya. Macam-macam lah tuan-tuan. Kan? Kejahatan tu naik, kejahatan tu mahal, kejahatan tu hilang. Contoh. Dia pun panggil Imam Abu Laid bin Sa'id rahimahullah ta'ala, ulama zaman dia. Dia sendiri ulama, dia sendiri bukan tak kerti hukum. Dia kata, wahai Imam Abu Laid, kamu ada idea tak kenapa negara kita sekarang banyak masalah? Kenapa wilayah Islam sekarang banyak masalah? Dan dengar jawapan Imam Abu Laid bin Sa'id rahimahullah ta'ala. Dia kata, ya Amirul Mukminin, kenapa air sungai Nil ni di muaranya keruh? Keruh tu maknanya kotor lah kan? Kenapa muara sungai keruh? Kenapa muara sungai ni keruh? Kerana di hulunya kotor. Betul tak betul? Kan air sampai ke muara daripada hulu, betul? Di hulunya kotor. Kalau hulunya bersih, sampai ke muaranya bersih. Mana kita kena bersihkan hulu sungai, maka mengalirlah ke muara air yang bersih. Faham tak faham? Betulkan sistem kita. Betulkan pemerintahan kita. Betulkan orang di atas kita. Maka di bawah akan jadi baik. Kata Imam Abu Laid bin Sa'id rahimahullah ta'ala. Pada Harun al-Rashid. Boleh faham tak ni tuan-tuan? Itu. Boleh nah? Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Kelantan, daripada Kota Baru, tuan-tuan nak ke Tumpat, tuan-tuan akan lintas sungai, jambatan, betul? Jambatan Sultan Yahya Petra. Tu border tu, Tumpat Kota Baru. Jambatan tu, sungai Kelantan tu. Kalau tuan-tuan pergi sekarang, air dia macam teh tarik. Merah. Kenapa tuan-tuan? Musim hujan, musim tengkujuh, kan? Kenapa air itu jadi merah? Air hulu turun. Menyebabkan air jadi keruh, air hulu turun. Boleh faham tak? Bila hujan lebat, hulu tu bukit, air tanah merah turun. Habis, kuning berselut habis, menjadikan sungai akan jadi cetek. Kerana di hulunya rosak. Boleh faham tak ni? Habis rosak sampai ke muara, air jadi merah. Air jadi merah. Tu tuan-tuan, boleh faham tak ni? Tu Imam Harun al-Rashid dah bagi tahu dekat kita. Jaga hulu, maka bersihlah hilirnya. Kotor hulu, kotor sampai ke hilirnya. Boleh faham tak? InsyaAllah. Kita sambung lagi bulan depan. Doakan nasihat, boleh sampai. Kalau tak sihat, 3 bulan lagi baru datang. Jadi, insyaAllah. Ya, ada soalan kah? Inai 24. 24, 25. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap kelemahan iman nas ni tuan-tuan. InsyaAllah ada siapa-siapa yang bertanya ataupun keluarga yang nak buat badal haji, bagi tahu. Anda menguruskan badal haji tuan-tuan. 2,500 sahaja. 2,500 sahaja. Nah, alhamdulillah. Semuanya berjalan dengan lancar. Kita bagi sijil insya-Allah. Tuan-tuan, insya-Allah doakan hujung bulan depan anda berangkat bawa jemaah. Umrah lah kan. Kapan lagi boleh lagi? Tutup dengan kafaratul majlis suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba bil islam midina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamina bil afiyah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala ghamaratil maut wa sakaratil maut ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana maqamina dhanban illa ghafartah
ولا مريضا إلا شفيته ولا مسكينا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا لمته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا خزرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام في بلادنا ماليزيا وفي فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم عليك اليهود والأمريكا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.